Hai, selamat datang ke channel Yang Razak. Okey, kepada siapa yang baru jumpa channel ni, nama saya Kak Yang. Okey, dekat hari ni Kak Yang nak cerita satu kisah seram, pengalaman Kak Yang sendiri. Okey, pengalaman ni masa 17 tahun yang lepas. Masa tu Kak Yang kerja kat satu resort dekat Pulau Langkawi. Kalau sebut resort ni, kira siapa yang duduk kat Langkawi tahulah tempat ni. Tempat dia memang agak ke dalam sikit, nak kata hutan tak hutan. Lepas tu dekat belakang dia ada sawah padi. Memang cantik lah pemandangan kat situ. Tapi Kak Yang bukan nak cerita pasal pemandangan tu. Kak Yang nak cerita kisah seram sepanjang Kak Yang kerja dekat situ. Okey, masa Kak Yang kerja dekat situ, shift siang, tak pernah ada masalah. Kak Yang kerja shift overnight. Okey, setiap kali kerja shift overnight mesti ada macam-macam. Okey, ni kisah pertama Kak Yang. Okey, ada satu, tak petang sangat lah, dalam pukul 3 lebih macam tu, Kak Yang jaga bahagian F&B masa tu. Okey, Kak Yang duduk dalam kaunter, memang tak busy langsung masa tu. Lepas tu tiba-tiba telefon bunyi. Okey, lepas tu Kak Yang jawab telefon tu. Okey, dia nak order makanan. So, dia nak suruh kita orang hantar pergi ke bilik dia. Okey, tak apalah. Kak Yang pun catat lah makanan apa yang dia nak, minuman apa yang dia nak. Lepas tu nombor bilik dia, apa semua. Okey, Kak Yang pun dah ambil order semua. Kak Yang dah letak telefon. Kak Yang pergi order dekat dekat kitchen lah. Okey, dah bagi order kat kitchen pun semua. Okey, ni nak pergi dah siap makanan dia pun dah semua. Okey, Kak Yang nak pergi hantar makanan tu. Kak Yang call bellman, suruh main ambil. Sebab nak jalan pergi ke bilik dia tu jauh. Okey, bellman pun dah main naik van. Okey, bawa Kak Yang pun naik dalam van pun semua dah. Lepas tu bellman tu bawa ke bilik. Ke bilik yang orang tu yang call tadi tu lah. Okey, Kak Yang turun pun semua. Kak Yang bawa makanan. So Kak Yang nak ketuk pintu bilik tu tak boleh lah kan. Sebab dua-dua tangan dah pegang tray. Okey, lepas tu bellman tu tolong ketukkan pintu. Okey, ketuk 3 kali. Lepas tu tak ada jawapan. Lepas tu tiba-tiba Kak Yang dengar macam orang tengah solat, baca doa tengah solat. Okey, tak apa. Kak Yang pun, bellman tu pun buka pintu untuk Kak Yang masuk, letakkan makanan dia dekat situ. Letak atas meja. Kak Yang tengok, oh, lelaki ni, dia lelaki. Okey, pakcik ni dia tengah solat. Tak apalah, Kak Yang letak order dia dekat atas meja tu. Lepas tu Kak Yang kata tak apalah, nanti kita cas lah dekat bilik dia, dalam bil dia nanti kan. Kak Yang pun balik. Okey, bukan Kak Yang seorang dekat situ, bellman tu pun ada dekat situ. Dia pun nampak pakcik tu tengah solat. Lepas tu tak apalah, kita orang pun tutup pintu balik, kita orang balik. Lepas tu Kak Yang call dekat reception, bagi tahu kata ada bilik nombor sekian, order makanan. Okey, tak apalah, diorang pun nak masukkan dalam bil lah. Bila check, tak ada siapa yang check in dalam bilik yang nombor sekian tu. Okey, Kak Yang pun pelik lah. Memanglah nombor tu yang call tadi. So Kak Yang pergi hantar makanan tu dengan bellman. Bellman yang buka pintu. Lepas tu dia nampak pakcik tu tengah semayang. Okey, kita orang pun cakap, oh, pakcik ni tengah semayang. Tak apalah, kita orang letak je lah makanan tu kat situ. Okey, tak apa, kita orang pun balik. Lepas tu reception kata memang tak ada yang check in atas nombor bilik sekian tu. Okey, tak apalah, kita orang pun stop kat situ lah. Kita orang pun jadi tanda tanya jugalah, siapa yang order. So siapa yang tengah solat. So, tak apalah, esok tu cleaner, okey, cleaner pergi cuci bilik lah. Yang bahagian room service ni dia pergi cuci bilik. So makanan tu tak terusik sikit pun. Tak ada siapa pun yang makan, dan tak ada siapa pun yang check in bilik tu. So sampai hari ni Kak Yang tertanya-tanya, siapa yang order makanan hari tu. 17 tahun dah kejadian tu berlaku, tapi sampai hari ni Kak Yang tak dapat tahu lagi siapa yang order makanan tu. Lepas tu kisah yang kedua, ni kisah Kak Yang kerja overnight. Okay, masa tu biasalah anak dara kan, umur pun dalam 18 tahun, 19 tahun macam tu lah. 17 tahun yang lepas jugalah. Lepas tu satu malam ni, kita orang kerja masa tu
shift kat yang kerja dekat F&B tu ada seorang lelaki, dia lah yang jaga kami pun semua. Okay, tak apalah, Kak Yang pun dah sampai tempat kerja pukul 12, pergi punch card pun semua. Lepas tu masuk tempat kerja, tukar shift dengan yang shift petang tu dah nak balik. So shift overnight ni pun masuk lah kan. Okay, tak apalah, masa tu kita orang pun borak sebelum dia orang tu nak balik. Habis pun semua. Lepas tu Kak MP setting table lah untuk breakfast esok. Kita orang memang setting siap-siap, tak mau buat kerja last minute. Okay, dah setting table pun semua dalam pukul 12 lebih macam tu. Kak yang bancuh Milo ais. Lepas tu dah minum, lepas tu kitchen pun bagi kita orang makan pun semua sambil sembang-sembang makan pun semua. Tak nak tunggu pagi kan. Pukul 2, 3 pagi sekejap lagi ada guest yang bawa balik kelab kan, selalu singgah kat situ. Selalu singgah minum-minum dalam pukul 2 pagi, 3 pagi. Kita tak apalah. Dalam masa yang sama Kak yang lepas makan tu sakit perut. Sakit sangat-sangat. Nak pergi toilet tu tak ada lah jauh mana. Tapi dia rasa takut tu adalah sebab toilet tu dia berdepan dengan hutan. Okey. Dia berdepan dengan hutan. Bayangkanlah pukul 2-3 pagi nak pergi toilet seorang-seorang. Tak apalah, lepas tu Kak yang ajak member, teman. Lepas tu tak apalah, dah masuk dalam toilet pun semua. Okay, dah duduk, elok punya duduk ni. Lepas tu dekat atap dia tu, dia macam ada bata tau. Bata bunga. Dia bukan bata angin. Kalau bata angin dia macam petak panjang macam tu, kita boleh suar tangan macam tu kan. Ni bata bunga. Bata dia bentuk bunga-bunga. Kalau kita nak suar tangan macam tu pun memang tak masuk lah. Lepas tu tak apalah, pun duduk tengah best tunaikan hajat. Tiba-tiba Kak yang ternampak tangan dia boleh masuk kat dalam batu bunga tu sampai sekerat sini. Dia masuk macam tu, sekerat sini. Okay, tak apalah, Kak yang ingat member lah nak musik. Tak apalah, Kak yang cakap janganlah musik, sesat lah, tunggu, tak lama dah ni. Lepas tu dia tarik balik tangan tu keluar. Dalam 2 minit lepas tu dia masukkan lagi tangan tu dekat batu bunga tu. Lepas tu Kak yang pun tengok, tiba-tiba rasa macam meremang lah bulu rumah apa semua kan. Lepas tu rasa macam tak sedap hati. Lepas tu Kak yang perhati batu tu, tu batu bunga. Macam mana tangan orang boleh masuk dalam batu bunga tu? Kak yang pun dah cepat-cepat dah takut kan. Cepat-cepat tunaikan hajat apa semua, dah ready apa semua. Kak yang keluar. Lepas tu tanya member. Kak yang tanya member, tadi pasal apa duk musik-musik kat situ? Dia kata tak ada, ni dia baru mai. Sebab tadi dia balik dekat tempat kerja tu lah. Dia balik dekat situ. Lepas tu sebab ada customer kan, ada guest pun semua. Ni pun dia datang balik dekat situ. Lepas tu Kak yang pun okay, tak apalah. Lepas tu dia tanya kenapa? Kak yang cakap tak ada apalah, tak ada apa. Takut kalau Kak yang serta kat dia lagi, dia pula takut. So Kak yang pun senyap. Tahu dekat situ pun time 2-3 pagi tu berdepan pula dengan hutan, faham lah kan. Lagipun dekat tempat tu memang seram lah. Okey, ni kisah ketiga ni Kak yang kerja overnight juga. Okey, tapi malam yang dalam kisah ketiga ni Kak yang setting table untuk breakfast esok tu lambat sikit lah, dalam pukul 4 pagi macam tu baru Kak yang settle untuk buat nak setting table apa semua kan. Lepas tu awal-awal tu tak buat kerja lagi, duduk membawang dulu sebab malam tu kena shift dengan semua member-member yang satu kepala. Lepas tu tak apalah, dalam pukul 4 pagi tu Kak yang settle table, buka lampu, tempat meja, kursi apa semua tu lah kan. Untuk breakfast esok tu Kak yang dah letak sudu, garpu, pinggan, cawan apa semua dah letak elok apa semua. Yang tutup lampu. Benda tu setting table tu siap dalam pukul 4.30 pagi macam tu lah. Lepas tu Kak yang nak turun tangga balik, nak pergi tempat lepak, tempat selalu lepak tu. Kak yang nampak seorang ni lelaki, dia tengah berjoging. Tak apalah, Kak yang tengok lagi. Kak yang tengok je kawan tu. Lepas tu member tanya tengok apa. Tu tengok kawan tu tengah jogging. Rajin dia, berani dia jogging time-time macam ni. Lepas tu member Kak yang pun tengok. Dia kata tak ada siapa pun jogging kat situ.
Lepas tu Kak Yang kata, lah tu yang tengah jogging tu. Kan ada orang tengah jogging tu. Lepas tu member Kak Yang marah lah, dia cubit Kak Yang. Lepas tu dia kata, mana ada orang jogging time-time macam ni. Siapa yang nak jogging pukul 4:30 pagi, dia kata. Lepas tu Kak Yang tengok macam, 4:30 pagi. Orang tu nak apa jogging? Apa yang rajin sangat orang tu jogging pukul 4:30 pagi dalam kawasan yang macam ni. Tapi yalah kan, masa awal tu tak terlintas lah benda tu. Apa benda yang macam minat musik ke apa ke, tak terfikir langsung lah benda tu. Lepas tu bila dah member dah bagi tahu sekarang baru 4:30 pagi, siapa yang nak jogging, tiba-tiba dia main rasa takut, dia main macam meremang bulu rumah. Itulah peristiwa yang sampai hari ni, walaupun dah 17 tahun Kak Yang kerja kat dah tak kerja dekat situ, 17 tahun dah tak kerja kat situ, masih ingat lagi sampai hari ni. Okey, sampai setakat ni je kisah seram Kak Yang tu, pengalaman Kak Yang sendiri. Okey, kalau macam hampa yang ada kisah seram ke, pengalaman hampa sendiri ke, pengalaman kawan hampa ke, kalau yang hampa ada, hampa komen kat bawah. Okey, mana tahu nanti lepas ni Kak Yang nak buat lagi cerita seram macam ni. Sebab cerita seram macam ni Kak Yang banyak lagi pengalaman cerita seram. Masa Kak Yang duduk rumah sewa, masa Kak Yang pergi bercuti, macam-macam, banyak lagi kisah seram tu. Walaupun ada baru-baru ni pun ada kisah seram juga. Okey, kalau hampa nak tengok lagi video macam ni, hampa komen, hampa like, hampa subscribe. Okey, hampa komen kat bawah tu. Okey, apa yang tak kena dengan video ni, apa yang hampa tak suka dengan video ni, apa yang hampa suka dengan video ni. Okey, hampa komen kat situ. Kak Yang kan orang baru lagi kat sini, so Kak Yang boleh perbaiki segala yang kekurangan yang ada setakat sekarang ni. Okey, Kak Yang last kat sini ya. Okey, bye.